Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini anda bersama dengan Kak Ma lagi. Berlintas langsung di seminar Amazing JE 24K. Hari ini anda masih bersama Kak Ma lagi pada 19 Ramadan pada tahun ini. Apa kabar? Apa kabar? Sila komen anda dari mana? Apa khabar Lina Anwar? Assalamualaikum. Haslinda Halim, Wan Syahidatul Fatimah. Apa khabar? Silakan share lagi live ini supaya lagi ramai yang menonton bersama kita pada hari ini bersama dengan speaker kita yang sangat mantap, yang sangat hebat, yang sudah lama bersama dengan Public Gold. Okey, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang Kak Ma ucapkan untuk semua. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan majlis pada pagi ini, Kak Ma mohon jasa baik kawan-kawan yang ada dekat dalam live seminar Amazing JE 24K ni, share lagi kita punya seminar pada hari ini, tag kepada rakan-rakan, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat. Terima kasih Wan Syahidatul. Kepada saudara mara, kita ambil peluang rebut menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan. Lagi 2 minggu nak raya guys. Okey, jom sebelum kita raya kita tuntut dulu ilmu pada hari ini. Okey, jadi sebelum Kak Ma terlupa, bagi yang baru masuk, bagi yang baru join, sila daftar terlebih dahulu link yang tertera dekat skrin ni, dan nanti selepas selesai kita punya seminar, mohon jasa baik kepada yang menonton live pada hari ini, jangan lupa kongsikan 5 kelebihan, 5 kebaikan yang didapati semasa seminar ini. #seminar Amazing JE 24K, #seminar Muhammad Arif Asy'ari. Jadi, seminar Amazing JE 24K ini adalah terbuka kepada semua orang Malaysia, Indonesia, Singapura, dan seluruh dunia. Sekarang PG Mall juga sudah melepasi ke China. Jadi, kita rakyat Malaysia seharusnya bangga dan bersyukur dan terus lagi bersama kami di Amazing JE 24K, dan kami akan membawakan speaker-speaker yang sangat-sangat luar biasa untuk berkongsi ilmu yang bermanfaat kepada anda di luar sana. Okey, pastikan kehadiran anda, blok kalender untuk join kami di seminar Amazing JE 24K. Okey, tanpa perlu ragu-ragu, kongsikan, letakkan introducer anda, dan kami akan simpan siapakah introducer anda. Pastikan selamat sebagai di bawah umpire anda. Alright, maka seterusnya majlis tanpa berlengah masa, Kak Ma ingin memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Siapakah beliau? Bukan orang business consultant guys, berumur 40 tahun, seorang lelaki bermata sepek, berkulit putih, berasal dari Selayang dan kini menetap di Rawang. Beliau juga telah mula join dengan Public Gold semenjak 2017 lagi. Kemudiannya menjadi dealer dan upgrade pada tahun 2018, dan beliau kini sedang
sebagai seorang priority dealer. Dan beliau di dalam Amazing JE 24K. Jadi tajuk beliau pada hari ini, emas akan mengubah dan menyelamatkan keuangan. Dengan ini, majlis menjemput Encik Muhammad Arif Asy'ari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar tak? Sebab saya seperti biasa bila bagi live ni kena ada satu lagi gadget dekat sebelah kanan. Jadi biasalah bila pakai gadget handphone ni dia lap sikit. Okay, so first thing first, kita nak tengok sekejap. Okay, ada sahabat saya. Dr. Asrul Nasid, thank you. Okay, first thing saya nak check suara clear. Okay, daripada Wan Syahidatul Fatimah dengar. Okay, boleh dengar, Alhamdulillah. Okay, clear, thank you very much. Okay, sekarang ni bulan puasa lah. Walaupun bulan puasa kena semangat sikit. Saya dengan Kak Ma ke Puan Ma baru first time. Saya agak terkejut juga dia punya excitement tu. Lain macam siap ada pantun-pantun semua. Okay, saya tak nak buang masa, kita dah 10.30 sebab ada banyak yang kita nak share dan saya tak punya banyak waktu sebenarnya sebab orang kata kita pun nak ready dengan kita punya persediaan untuk bermula dengan malam ni . So kita tengok clear daripada Melaka, Alhamdulillah. Okay, tak apa, kita mulakan saja dulu sedikit. Okay, first thing first. Nampak saya punya slide? Tengok dulu. Clear dari Penang, clear daripada Melaka, Lina Anwar, Muhammad Aris, Waalaikumsalam, Norsila Kasim, clear dari Penang. Okay, clear. Nampak? Alhamdulillah. Sorry dia lag sikit. Okay. Okay, first thing first, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jawatan kuasa. Panggil jawatan kuasa member Amazing JE 24K sebab mengundang saya bagi talk pada hari ini. InsyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik. Definitely setiap masa pun saya akan bagi yang terbaik. Okay, first thing first, anda tengok sebelah kiri gambar tu ada saya punya media sosial. Sebab dulu saya tak letak, sekarang saya letak. Jadi orang kata memudahkan kalau anda nak follow, nak belajar atau nak menghubungi saya terus, anda boleh screenshot benda ni dan tengok. Tapi dekat belakang nanti insyaAllah saya akan bagi lagi. Boleh contact. Oh, ada orang Rawang Taman Bayu Permai. Semua orang Rawang. Alright. Okay, apa yang saya nak ni sebelum mula saya nak pertama sekali saya nak bagi tahu dengan anda. Okay, saya nak mengucapkan selamat berpuasa, kita dah masuk 10 terakhir dan apa pun saya doakan kepada anda semua, insyaAllah kita ramai-ramai dekat dalam ni akan dipermudahkan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar insyaAllah. Okay, so jangan lupa kita berdoa. Dan saya juga nak mengucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang ada menonton, selamat Hari Buruh. Okay, selamat Hari Buruh. Okay, so ramai yang cuti tapi ada juga sahabat-sahabat yang bekerja. Tapi tak apa, kita akan continue juga. Okay, tajuk saya adalah emas mengubah dan menyelamatkan keuangan. By the way, cuma saya nak bagi tahu dekat sini, walaupun saya cerita pasal emas mengubah dan menyelamatkan keuangan ni, in case that kalau tuan-tuan, puan-puan ada pertanyaan tentang apa saja pasal emas, public gold, keuangan, insyaAllah just tanya, boleh chat dekat dalam kita punya komen. InsyaAllah
kita akan cuba jawab sedaya upaya sebab fokus, kalau macam fokus saya cerita terang-terang, saya lebih nak anda semua faham. Emas ni dia salah satu platform kewangan, tapi secara menyeluruh dia saya nak anda faham juga macam mana nak buat dia semua benda-benda tu. Okay? Now, so saya dah bagi tahu apa yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari dengan emas yang mengubah dan menyelamatkan keuangan. Ada background sedikit cerita pasal saya. Okay? Right. Dan kalau anda tunggu hingga akhir program ni, kita ada orang, lebih kurang dalam 30 orang. Okay. Saya akan berikan hadiah kepada anda. Bukan dari PG, bukan daripada Public Gold, bukan daripada JE24K, tapi personal daripada saya akan bagi. Okay, stay sampai akhir. Apa tu nanti anda kena tengok lah. Alright? Okay, kalau anda ada apa-apa soalan, just tanya. Kita akan jawab dan kita akan bantu anda sedaya upaya untuk memahami. Right. Tadi Puan Ma dah cerita dengan anda sedikit sebanyak tentang saya, tapi saya nak enhance jugalah. Okay, nama penuh saya Muhammad Arif bin Asy'ari. Okay, saya pernah bertugas di Indonesia selama 9 tahun. Sebelum ini, okay, ada komen daripada sahabat saya, kata blur. Nampak jelas sikit saya punya slide, jelas tak? Atau memang ada sedikit keterlambatan? Okay, saya tak dapat terima apa-apa komen. Saya harap everything is okay, tapi kalau ada apa bagi tahu. Okay, saya pernah bertugas di Indonesia selama 9 tahun. Saya mula berminat dengan kewangan ni daripada tahun 2012. Jelas. Terima kasih Puan Edma Sobri. Jelas. Okay. Maksudnya slide dia okay. Okay, saya mula berminat dengan kewangan daripada tahun 2012 lagi. Tapi biasalah. Dan saya adalah bekas pekerja makan gaji. Okay. Maksudnya saya bekerja selama lebih kurang 22 tahun sebelum saya memutuskan untuk berhenti secara total. Dan orang kata saya bergerak sendiri dalam bidang yang saya suka, iaitu bidang perniagaan. Okay, saya mula mengenali Public Gold ni 2017, tak adalah baru sangat, tapi adalah rahsia yang saya buat sehingga memberi peluang saya bercakap di hadapan anda ni. Ada dia punya rahsia-rahsia dia. Okay, dan saya bagi saya tak nampak laki dia juga kot, sebab saya ni adalah salah seorang penyokong tegar. Kalau kita orang lelaki ni suka cerita pasal bola sepak kan, saya penyokong tegar Liverpool. So mana-mana yang tak berapa gemar dengan Liverpool tu, minta maaf lah. Saya dengan Abang Long memang kaki penyokong Liverpool, dan saya mula serius dengan pendidikan kewangan ni semenjak daripada tahun 2017 atas galakan daripada ramai mentor yang ada dekat dalam Public Gold ni lah, termasuk dengan Mama. Mama antara orang yang selalu tanya dengan saya kalau katakan saya duduk dekat dalam dia punya kelas, dia mesti sebut nama saya. Saya pun tak tahu macam mana Mama boleh kenal dengan saya. Sebab status saya dengan Mama ni jauh. Saya tak rasa saya ada 3-4 level rasanya. Tapi Mama boleh kenal dengan saya. That's something yang orang kata membuatkan saya terkesima lah, dan satu cabaran untuk saya sendiri. Right. Sedikit lagi sejarah saya dengan Public Gold ni. Saya kenal Public Gold ni bukan waktu saya dekat Malaysia. Okay, saya bagi talk sekarang ni pasal saya dah berada balik dekat Malaysia. Tapi mula-mula saya kenal emas, saya berada di Indonesia pada waktu tu. Okay. Dan imagine 2017 saya kenal dengan Public Gold, dan saya kena bagi talk untuk Public Gold di Indonesia sebab waktu tu di Indonesia Public Gold baru naik 2016. So dia follow format yang sama ada dekat Malaysia. So saya punya talk tak berlaku di Malaysia pada waktu awal dulu. Saya punya talk yang pertama semua berlaku di Indonesia. Okay. So di situlah saya mengasah bakat saya untuk orang kata terus belajar. Ini adalah, kalau tak salah saya, ini saya punya second session rasanya di The 101 Palembang. Saya 9 tahun, 7 tahun dekat Palembang, 2 tahun dekat Lampung. Kurang lebih macam itulah. Okay, so sedikit pasal saya. Okay,
dah kenal cerita pasal saya nak lebih fokus pada apa yang anda boleh dapat. Okay, first thing first. Daripada tahun 1998 bila saya mula bekerja makan gaji sehinggalah tahun 2000, saya boleh katakan 2016 lah, hampir lebih kurang 18 tahun, saya banyak buat perkara-perkara yang salah dengan duit. Biasalah, saya antara orang yang sangat boros tegar, dan dua perkara yang saya selalu boros dalam kehidupan dunia saya yang masih ada sampai sekarang adalah gadget, telefon. Ini saya pernah bagi waktu saya buat talk bulan lepas kalau tak salah saya dengan BWM Bangi pasal emas juga. Ini adalah hobi saya. Hobi saya ialah handphone. Saya tak tahu pasal apa. Imagine anda semua yang ada sekarang ni menayangkan 1 gram pasal emas, apa Kaabah lah, 1 gram Mickey Mouse lah. Saya daripada awal kenal handphone ni lah dunia saya. Imagine kalau dulu saya menyimpan emas daripada kalau saya boleh mengawal pemborosan saya, berapa banyak emas saya ada sekarang. Dan secondly, saya punya hidup saya suka dengan benda ni. Almost every single cakap orang putih pula, tak maaf. Hampir ke semua koleksi PlayStation yang pernah wujud dekat dalam dunia saya ada. Okay, daripada PS1, PS2, PS3 dah rosak, tak boleh nak pakai lagi, tinggal PS4, PSP dengan PS Vita. PS Vita dah jual, tinggal PS Go je tak sempat nak beli. Okay? Inilah dua benda yang ada dalam dunia saya yang membuatkan hidup saya bercelaru dan susah. Okay? Dan worst situation, saya langsung tak ada simpanan. Okay, tapi bila tak ada simpanan ni, ada satu benda yang saya bersyukurlah berlaku dekat dalam hidup saya, iaitu dalam tempoh tahun daripada saya mula kerja tahun 1998 sampai tahun 2016 bila saya betul-betul nak mengubah, saya tak pernah kena orang kata dugaan pasal kewangan ni yang berat lah, yang menyebabkan saya orang kata terpaksa menghadapi situasi-situasi yang orang kata yang ramai orang tak nak. Okay, so itulah keadaan yang berlaku pada saya dan saya bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasal dia menyelamatkan saya. Allah menyelamatkan saya tak pernah kena benda yang teruk-teruk. Jadi bermula daripada 2016 saya bertekad bahawa okey, saya nak mengubah keadaan hidup saya. Okey. 2012 saya plan untuk berubah tapi dia ambil masa sehingga 4 tahun. 2016 barulah orang kata saya boleh orang kata adopt dengan orang kata habit yang baru. So tuan-tuan dan puan-puan, pesan saya sebab benda ni saya selalu cakap, sebut berubah ni senang, tapi nak menjalankan dia memang sangat susah. Okay, sebab benda tak biasa buat. So apa yang berlaku dia ambil masa 4 tahun. So apa benda pertama yang saya buat? Okay, benda yang saya ceritakan pada anda ni ada sesetengah tu tak berkait dengan emas, tapi secara overall saya nak bagi tahu dengan anda, orang kata terakhir nanti saya akan bagi dia punya rangkuman. Okay, first thing first. Adakah saya berhenti berbelanja selepas tahun 2016? Tak. Tapi ada perbezaan perbelanjaan saya dahulu dengan sekarang. So anda akan tengok nanti. Baik. So apa yang saya nak kongsi adalah apa yang saya belajar dan saya harap ianya dapat membantu anda. Cuma apa yang saya lakukan ni mungkin tak sesuai bagi semua orang. So nanti dah try semua, jangan cakap alah ikut yang Cik Arif punya tak jalan-jalan pun, sebab bukan semua cara kita boleh follow, tapi mau tak mau anda kena adopt atau orang kata kena lakukan mengikut kesesuaian anda. Pasal kita punya apa orang kata kita punya situasi tak sama. Okay, kita punya situasi tak sama. Right. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak berpesan kepada anda. Ini benda yang guru saya selalu bagi tahu dan saya kena pesan kepada anda. Okay, ini bab rezeki. Okay, anda hadir kat sini pun atas rezeki Tuhan bagilah. Saya boleh sharing ilmu dengan anda. Anda terima sedikit sebanyak apa yang anda terima tu. Yang memberi rezeki tu Allah Ta'ala. Usaha apa yang kita buat ni hanyalah asbab rezeki tu sampai kepada kita. Okay.
Itu pesan daripada guru saya sampaikan untuk kita kongsi sama-sama. Jadi kalau rezeki ni, kalau katakan usaha tu cuma asbab, jadi kenapa kita nak kena berusaha? Okey. Sebab yang memerintahkan kita berusaha ni Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya juga nak bagi tahu bahawa rezeki tidak tunduk kepada kehendak makhluk. Ini ada sesetengah orang bila dia berusaha bersungguh-sungguh dan dia tak dapat. Kadang-kadang dia putus asa. Kan? Dan sesetengah orang dia berusaha, inilah hasil usaha aku. Okay, kena ingat rezeki dia tidak tunduk kepada rezeki, tunduk hanya atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci kepada orang yang putus asa dan iblis sangat suka kepada orang yang putus asa. So apa pun kita buat, sama-sama kita istiqamah, jangan pernah putus asa. So choice, pilihan di tangan kita. Dan satu lagi yang saya boleh sampaikan daripada apa yang saya belajar, Allah Subhanahu Wa Taala tu mengikut sangkaan hamba-Nya. So bersangka baik dengan Tuhan, bersangka baik dengan Allah supaya Allah boleh bagi kita lebih. Okey, habis satu bab rezeki . Nah, kita nak belajar bab sunatullah. Apa itu sunatullah? Apa yang kita rasa dia bersesuaian, apa yang akan berlaku mengikut apa yang kita buat berdasarkan ilmu apa yang Allah bagi. Okey. Nah, bermula daripada tahun 2012, apa yang saya buat ialah first thing sebelum saya kenal emas adalah saya tracking dulu pendapatan versus perbelanjaan saya. Bermula daripada situ, saya buat satu jadual. Sorry, saya terpaksa kaburkan pasal dia mengandungi orang kata angka-angka yang sangat sensitif yang saya tak boleh nak tunjuk kepada anda. Tapi kalau anda tengok yang sebelah kiri versus sebelah kanan, yang sebelah kiri tu adalah pendapatan apa yang saya hasilkan. Saya ada bisnes ke, saya ada gaji ke masa tu, saya ada apa ke, saya akan masukkan sebelah kiri dan dia akan keluar pada sebelah kanan. Sebelah kanan ni adalah perkara-perkara yang saya akan keluarkan sebagai belanjaan. So tadi anda tengok daripada 2012 sampai 2016 apa yang saya bagi kepada anda. Kenapa dia ambil masa yang lama? Sebab dengan tracking pendapatan inilah benda pertama yang saya faham ke mana duit saya pergi, apa yang saya belanjakan, di mana saya boleh potong sehingga sampai satu tahap tracking ni dia dah boleh masuk dalam kepala dan saya faham. Bila masa orang kata saya nak buat apa. So daripada pelajaran pertama, okay, saya tahu dekat mana saya berbelanja lebih, di mana saya boleh potong perbelanjaan saya dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh saya buat. Dan kalau saya mahukan sesuatu, berapa lama saya boleh dapatkannya. So itu langkah pertama yang saya buat apabila saya menghadapi masalah kewangan. Mungkin anda atau sebahagian daripada sahabat-sahabat anda ada situasi macam ni. Saya tak tahu whether anda boleh gunakan atau adopt, tapi tracking membantu saya untuk tengok. Okay, kenapa dia penting? Saya buat benda ni sebelum orang kata saya kenal emas, tetapi bila saya kenal dengan emas, dia membantu saya sangat banyak sebab dengan itu, saya mencari satu yang usahkan perbelanjaan saya. Anda dah tengok betapa saya membazir kan dekat atas tadi. So sampai satu masa saya kata okey, macam mana duit ni aku nak buat supaya dia tidak hilang. Dan saya teringatlah pada tahun 2012 saya pernah terjumpa cerita pasal emas dan saya ambil tindakan. Saya pun join lah Public Gold. Itulah cerita mulanya 2016, 2017. Tapi sebab waktu tu saya dekat Indonesia, susah kan nak cari orang kata tempat simpanan emas. Kalau saya beli emas dekat Indonesia, macam mana nak bawa balik? Kebetulan saya jumpa platform Public Gold. Bila saya jumpa platform Public Gold ni, selamatlah sikit. Sebab saya boleh beli terus dan bawa balik dekat Malaysia atau beli dan simpan dalam akaun. Masa tu, saya tak pernah terfikir yang simpanan emas ni ada akaun. Okay. So pelajaran kedua apa yang saya belajar dengan emas, simpanan emas sekarang, simpanan emas ni lebih banyak daripada simpanan wang. Walaupun saya tak galakkan ramai orang buat, tapi saya sendiri buat. Sebab apa? Saya memahami risiko yang saya ambil. Sebab saya pernah dapat customer yang nak simpan semua duit di dalam emas, saya tak bagi. Sebab berdasarkan dia punya background, berdasarkan dia punya background, dia tak sesuai nak menyimpan semuanya dalam dalam emas. So saya kata simpan baki simpanan duit yang ada tu dalam bentuk duit untuk kegunaan kecemasan. Yang ada lebih baru simpan dalam emas. Tapi saya sendiri buat berbeza. Sebab apa? Sebab saya faham risiko dia macam mana. So kalau anda nak memahami risiko dia, anda kena belajar lah. Dan
emas membuat saya menjadi ketagih menyimpan dan sayang untuk dijual. Kalau dulu saya suka jual gadget, okey. Kalau dulu saya suka jual gadget, jual gadget pula. Beli gadget, dia bertukar kepada emas. Sebab unik emas ni kalau anda tengok, mungkin anda yang masih baru atau mungkin masih anda tak faham, emas dia datang 1 gram ada, 10 gram ada, sekarang dah keluar 5 gram, 20 gram, 50 gram. Semua tu kan ada ni. Seboleh-boleh nak kumpul. Seboleh-boleh nak kumpul. Kan? Saya punya customer ada seorang tu dia lebih kritikal, bukan kritikal cakap. Dia mempunyai satu apa orang kata satu hobi yang sangat bagus lah. Hobi dia apa? Tentang keluar 1 gram apa pun semua dia beli. Okay? So itu dia punya kesan. Okay? Simpan emas. Okay, jap. Kita tengok komen sambil-sambil. Emas simpanan yang menyusahkan kita berbelanja. Okay, betul. Norsila. Menyelamatkan duit bocor, betul. Okey, simpan emas dalam akaun sejak dari Indonesia. Yes. Macam mana nak bawa balik? Susah nak bawa balik. Kalau saya beli emas kat Indonesia, okay, just sharing sikit dengan anda. Indonesia, dia punya platform emas lagi banyak. Tapi saya ada risiko nak bawa balik. Okey? Memang emas memang buat ketagihan yang sangat teruk. Okey, saya sambung. So, lebih daripada itu, emas public gold saya boleh jadikan platform untuk menjana pendapatan. Memang waktu tu saya tengah mencari-cari. Orang macam saya ni adalah orang yang sangat mudah terpengaruh sebenarnya dengan tawaran-tawaran, apa orang kata, dengan tawaran-tawaran macam mana nak buat duit cepat. Minta maaf cakap kalau siapa-siapa yang ada duduk dalam industri MLM, industri MLM masa tu famous kan, cara-cara nak buat duit dengan cepat. Macam mana nak menjana pendapatan 5-6 angka dengan actually bila saya belajar pasal keuangan lebih especially pasal emas, nak buat menjana pendapatan 5-6 angka ni dia tak boleh berlaku dalam masa 2-3 bulan. Tapi kebanyakan cerita yang diceritakan orang macam 2-3 bulan tu boleh buat. It will not happen. Dia tidak akan berlaku macam tu. Okay, dan lebih daripada itu dalam masa 3 tahun. Okay, imagine 1998 sampai 2016 saya ada banyak gadget, saya suka simpan video game, saya tak ada akaun, saya tak ada simpanan kewangan. Tapi dalam masa 3 tahun semenjak daripada 2017 sampai 2020 dan masih lagi sampai sekarang. Dalam 3 tahun, apa yang saya tak boleh buat selama 16 tahun, selama 3 tahun je. Bila saya faham. So dalam masa tempoh 3 tahun, saya tak pernah ada saving. Dia dapat, aku kata simpanan saya dapat melebihi 2 tahun perbelanjaan. Kecemasan saya. In case kalau berlaku apa-apa dalam 2 tahun saya boleh duduk, masih boleh duduk santai, masih boleh menyelamatkan lah. At least orang kata rumah masih belum perlu digadaikan. Orang kata tak perlu nak sampai nak jual kereta. Okay. Dia berada dalam keadaan macam tu. Orang kata agak selesa sikit lah. Okay. So itu yang saya katakan tadi, konsep yang tajuk saya cerita tadi, mengubah dan menyelamatkan. So dengan emas, walaupun saya start bukan dengan emas, saya start dengan account tracking dulu. Tapi dengan emas, account tracking saya boleh baca berapa banyak emas saya boleh beli. Dan daripada situ juga orang kata saya boleh check balik. Okay, berapa banyak yang saya ada dan berapa banyak lagi yang saya perlu ada. Okay. First time saya boleh simpan 8K dalam 4 bulan semuanya kerana emas. Puan Mastura. So bukan saya saja yang hadapi situasi macam ni, ramai orang hadapi situasi macam ni. Okay. Simpan duit kecemasan dalam bentuk emas confirm tak bocor. Betul, Puan Sumani. Cuma tak salah, tapi kalau katakan you tak faham, you boleh buat separuh-separuh. Tapi kalau you faham, you boleh go all out. Okay. Right. Okay, daripada pelajaran nombor 2 ni timbul satu soalan. Macam mana saya nak pastikan emas yang saya simpan ni kekal dan bertambah lebih banyak? Sebab kalau katakan saya terus menyimpan, sebab dalam bab kewangan ni anda kena faham benda. Menyimpan dia tidak akan membuatkan anda orang kata jadi kaya lah, senang cerita. Bahasa direct kita bagi kan. Menyimpan saja tidak akan buat anda jadi kaya. Dia mesti ada cara macam mana nak buat. Simpanan dia cuma basic, orang kata langkah pertama. Okey, kenapa saya sebut langkah pertama? Anda kena faham satu benda. Apabila anda buat bisnes atau anda tengok sahabat-sahabat anda buat bisnes, sebahagian besar bisnes gagal bukan kerana tak ada sales. Sebahagian besar bisnes gagal because of masalah kewangan. Mereka tidak mengatur kewangan mereka dengan baik. So masalah kewangan bukan saja personal, masalah kewangan juga adalah masalah syarikat.
kalau syarikat anda sales masuk banyak tapi cara pengurusan kewangan cacah marba, tak ada apa akan berlaku. Last kali company itu tutup je. Ini pengalaman saya, apa yang saya belajar. So saya share dengan anda. Alright? Okay, so macam mana saya nak memastikan emas saya yang simpan ni kekal dan bertambah lebih banyak? Dia tidak ada satu jalan. Saya terpaksa melabur kepada diri sendiri dan untuk menambah dan membentuk kemahiran saya. Tak ada pilihan. Sebab kalau saya menyimpannya, dan kena ingat satu benda. Nothing lasts forever. Ini apa yang Charlie Chaplin cakap kan. Nothing lasts forever. Tak ada benda yang kita buat ni kekal selamanya. Saya pun tak tahu berapa lama saya boleh terus menyimpan. Mungkin satu masa nanti saya terpaksa stop simpanan saya dan terpaksa keluarkan balik. So macam mana saya boleh tambahkan dengan lebih banyak sebelum dia berkurangan. Okay. Cara dia lah melabur kepada diri sendiri dan menambah dan membentuk kemahiran diri anda sendiri. Nah, benda ni antara yang pertama saya jumpa ialah dengan mentor bisnes saya. Kemudian bila saya join dengan Public Gold, masa tu Mama pun selalu cakap, kalau anda nak tahu hari ni Mama tak tahu. Mama tadi ada komen. Kalau anda yang ada dekat dalam grup JE24K, anda semua tahu dekat mana Mama sekarang. Mama dengan grup dia ada dekat ESQ punya kursus. Orang macam Mama 6 figure, lepas tu tiap-tiap tahun naik stage bila ada apa kata malam anugerah untuk Public Gold. Untuk apa lagi dia nak pergi benda-benda macam tu? Kenapa Mama nak pergi tempat-tempat lagi macam tu? Dia dah ada banyak duit apa? Sebab nampak tak? Bila kita ada something yang kita nak kekalkan, knowledge kita tak boleh nak sustain macam tu je. Dia kena bertambah, dan sebahagian besar knowledge yang kita ada ni, dia bukan saja kena tambah, kena remind. Itu sebab bila kita belajar, perasan tak apa yang kita ambil waktu dulu dekat universiti, mana ada lagi sekarang nak pakai? Tak ada dah. Habis semua simpan dekat dalam apa ni dah. Semua simpan dekat dalam peti besi, almari kayu. Dah kena makan dengan anai-anai. Sijil pun tak tahu kat mana. Pasal apa? Pasal benda tu kita pakai untuk waktu tu saja. So untuk sustain terus hidup selepas daripada waktu, orang kata apa? Waktu lepas daripada universiti, zaman bekerja, knowledge kena keep continue running. Okay. So pelajaran yang saya dapat, pelajaran ketiga iaitu melabur kepada diri sendiri. Ini adalah pesanan daripada mentor saya. Semua mentor bisnes saya cakap benda yang sama. Termasuk juga untuk anda kena faham benda ni. Suka atau tidak, ini hakikatnya, pendapatan anda tidak akan mampu mengatasi kemahiran anda. Pendapatan anda hanya boleh meningkat jika kemahiran anda meningkat. Okay? Setuju tak? Setuju? Ada komen? Saya baca komen sekejap. Setuju. Thank you. Puan Mahaz. Setuju. Puan Sumarni. Okay. Kalau anda tak faham, saya boleh buat perumpamaan. Okay, ini just perumpamaan. Saya tidak mengatakan yang ini lebih baik daripada yang ini. Tapi in terms of orang kata financial, kita kena admit bahawa ada orang yang kerja 12 jam sehari untuk hidup. Ada orang yang mungkin perlu kerja 2-3 jam sehari je untuk hidup. Ada orang kerja 12 jam cuma untuk dapat 2-3 ribu sebulan. Ada orang cuma kerja 3-4 jam boleh dapat 30-40 ribu sebulan. Okay, why? Because of different kemahiran. So apabila, okay, orang macam kita, saya nak tanya, ada yang dekat dalam ni, saya rasa dekat dalam ni most of everybody is dealer. Ada yang bukan dealer lah. Dr. Asrul saya tahu bukan dealer. Dr. Asrul kawan saya dari sekolah dulu. Okay, even untuk dealer, saya share untuk dealer. Saya suka tengok anda punya komen bila kadang-kadang bila Tuan Syukur Hashim buat dia punya presentation, dan in fact bila saya suka masuk dekat dalam group dealer, saya tengok anda punya komen. Ada yang pernah cakap apa orang kata, bila buat prospecting result macam ni, ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang, ada yang macam ni, ada yang macam ni. It's because of bukan saja effort, tapi orang kata different kemahiran anda tu. Maksud kemahiran berbeza-beza. Bila kemahiran berbeza-beza, mau tak mau untuk follow benda yang sama, anda kena orang kata pertingkatkan kemahiran tersebut. Alright? Okay?
So anda kena tingkatkan kemahiran tersebut. Tak ada pilihan. You jadi delay kalau katakan, okay, saya cerita terang-terang lah bukan cerita terang, pengalaman saya bila saya bercampur dengan orang. Saya ada ramai sahabat yang nak maju. Bila saya cerita, okay, kau cuba baca buku ni. Aku tak suka baca buku. So saya dah boleh imagine tau, orang kata macam mana keadaan dia tau. Sebab most success people yang saya belajar, tak ada seorang pun yang tak baca buku. Tapi bila orang tak suka baca buku, tapi dia cerita dia nak berjaya, very difficult lah. Kalau orang tak pernah nak pergi belajar, dia nak pergi tengok, orang kata dia nak pergi berjaya, almost impossible lah, senang saya cakap. Unless you ada banyak duit macam Lim Gotong lah, boleh buat Genting Island kan. Orang kata Lim Gotong tak boleh nak baca, tapi dia ada kemahiran. Kemahiran apa? Dia boleh kontrol orang. Walaupun dia tak boleh baca, tapi dia boleh kontrol orang. So kemahiran, bila dia ada kemahiran, dia boleh kontrol semua benda-benda tu. Right? Azian, Muhammad Fuzi, saya pernah jual emas di Kuala Pilah. Kenapa tak jual emas lagi sekarang? Tuan Azian mungkin boleh join lepas ni kot. Okay, this is example skill. Anda tengok gambar sebelah kiri dengan anda tengok gambar sebelah kanan. Apa different? Definitely kalau anda tengok orang yang sebelah kiri ni, dia main orang kata liga, orang kata bahasa Malaysia ni liga kampung lah. Dia main mungkin untuk suka-suka. Tapi yang sebelah kanan, orang main memang dia punya standard bayaran dia tinggi. Kalau anda nak tahu, Muhammad Salah dibayar sebanyak 200 pound sterling seminggu. Dia punya pendapatan tu kurang lebih senang cerita seminggu lebih kurang 800 ribu ringgit duit kita. Lebih kurang 800 ke 1 juta duit kita. Okay, because apa? Kenapa? Bukan saja dia berada di tempat yang betul, tapi skill dia tu. Dia ada skill kemahiran yang melayakkan dia dibayar sebanyak macam tu. Okay? Puan Mastura cakap setuju sangat, orang yang berjaya tak dapat dipisahkan dengan membaca buku. Ada sebab. Okay? Sebab sebenarnya kalau cikgu saya cakap buku ni dia memendekkan, orang kata macam mana nak cakap, dia memendekkan anda membuat kesalahan. Sebab anda boleh belajar dengan lebih cepat daripada pengalaman orang lain. So bacalah buku. Okay, pelajaran nombor 3, right? Okay, bila pelajaran nombor 3 ni, dia membawa kepada mentor-mentor saya ni. So bermula dengan ini, saya cari juga gambar saya dengan Mama, tapi saya rasa tak ada kot. Ini gambar saya dengan Mama yang satu-satunya ada. 2019 saya tengok Mama secara live. Sebelum ni pernah lah tengok juga 2018. Okay, kalau anda nak tahu, ini waktu 2019, ini dengan grup Indonesia. Waktu tu Mr. Kenneth dia branch yang jaga, dia apa kata, in charge yang jaga untuk Indonesia. So saya kenal Mr. Kenneth ni waktu saya ada dekat Indonesia. Ni semua Pak Eli, Ibu Ima, dan ini sekarang manager branch yang ada untuk Indonesia, Riana. Okay, so ini antara mentor saya. Mama kalau saya meeting dengan dia mesti duk sebut, Cik Arif, YouTube macam mana? Sebab dia tahu saya suka buat video. Okay, tapi tak habis juga dengan benda tu. Saya juga pergi belajar dengan Mamat ni lah, Dan Lok. Actually saya punya first mentor bila saya mula belajar pasal bisnes. Sebab waktu tu saya dekat Indonesia, duduk dekat Indonesia ni, nak pergi kelas secara offline susah, pasal kelas offline ni banyak dekat Jakarta. Jadi saya terpaksa cari, saya jumpa. Waktu tu kelas online tak famous macam sekarang. Kalau macam sekarang ni orang terpaksa. Right? Orang terpaksa. Jadi bila orang terpaksa, orang kata tak ada pilihan. Jadi selepas sikit-sikit saya jumpa dengan Dan Lok ni, saya belajar bisnes dengan dia lah. Dia orang yang pertama, orang kata saya macam purchase dia punya cost untuk duduk tengok apa sebenar dia. Okay? Right. Okay? Okay. Then selepas saya balik ke Malaysia, yelah, ni saya cerita terang-terang belajar dengan Mak Saleh ni ada banyak beza. Banyak beza ni maksud dia apa? Ada banyak benda yang orang kata pengisian tu tak dapat nak dibuat dalam budaya kita orang Timur. Okay, especially macam kita orang Islam ni. So waktu saya balik ke Malaysia, saya bertekad nak mencari, orang kata apa, saya bertekad nak mencari mentor Malaysia pula. So nak dijadikan cerita, saya berjumpalah dengan Funnel Evo. So saya belajar dengan 3 orang ni. Okay, kalau anda kenal tak?
Kalau anda kenal, yang tengah-tengah tu founder Funnel Evo lah, Sifu International, Tuan Fahdi Ghazali. Dengan dia saya belajar banyak benda, especially bab-bab orang kata perniagaan yang orang kata macam mana nak jadi berdaya saing. Lepas tu yang paling kiri sekali, yang tinggi sikit tu Tuan Saifuddin, kita panggil dia Tuan Pudin. Dia CEO untuk Funnel Evo. Dengan Tuan Pudin saya belajar macam mana menguruskan syarikat, macam mana pengurusan syarikat. Dan yang paling kanan sebelah saya tu Tuan Syafiq, panggil dia Tuan Epik. Tuan Epik ni orang kata saya baru mula berjinak-jinak dengan dia punya course, pasal Tuan Epik dia strategically mengajar pasal macam mana you nak train agent. So kalau anda yang duduk bawah saya, memang saya akan bagilah beberapa template atau cara-cara bila anda ada tanya, right? Okay, so ketiga-tiga ni adalah owner bisnes masing-masing, dan dengan sahabat saya lah yang duduk kedua daripada kanan tu, dia seorang kontraktor, dia sahabat saya, kita orang join sama-sama grup ni. Okay, apa yang saya nak bagi tahu dengan anda ialah, okay, saya juga belajar dengan, kalau anda kenal ni, Tuan Faizul Ikhwan. Dengan Tuan Faizul Ikhwan ni saya banyak belajar pasal macam ni lah yang sekarang ni, cara nak bercakap. Okay, cara nak bercakap, macam mana nak buat live. That's why antara orang kata antara benda yang saya suka buat sebenarnya video. Saya mula dengan YouTube, kemudian saya belajar. Tuan Faizul Ikhwan antara orang yang bertanggungjawab bagi tahu dengan saya, kalau kau nak buat video, kau kena buat macam ni. So saya cuba follow pelan-pelan. Tapi selepas saya buat semua benda, saya realise satu benda lah. Bila kita nak buat banyak sangat benda ni, dia jadi sangat susah. Okay. So bermula dengan emas, saya ulang sekali lagi sebab saya takut anda rasa kenapa Arif nak cerita semua benda ni. Okay, dia bermula daripada emas, dia membentuk rangkaian-rangkaian ni semua. Oh, kalau aku nak benda ni dia kena macam ni, kalau aku nak benda ni macam ni dia kena macam ni. So bermula daripada satu langkah kecil, buat satu account kepada menyimpan emas, dia akhirnya membesarkan kepada saya orang kata berjumpa dengan orang-orang yang betul, dan spending saya berubah daripada membeli kepada benda-benda yang bukan-bukan kepada spending membeli kepada okey, benda ni dia boleh orang kata bagi value pada saya. Dan saya memang ada satu cita-cita yang sangat besar. Okay, saya memang ada satu cita-cita yang sangat besar. That's why bila saya dibagi peluang untuk buat talk macam ni, saya tak tolak sebab saya nak sharing ke sebanyak mungkin knowledge yang saya tahu dengan anda semua. Okay, ada soalan? Puan Nursila komen pada kawan saya, Puan Azian Muhammad Fuzi, bukan jual di Kuala Pilah, jual emas dari Kuala Pilah lepas join agak. Tuan Azian, lepas ni join Public Gold, jangan join benda mengarut-ngarut lagi. Okay, now what's happened? Okay, apa yang saya belajar lagi dengan emas? Okay, ini saya ambil daripada sahabat saya punya Facebook, saya minta kebenaran ni. Dia menceritakan tentang 152,000 orang yang bersara dalam keadaan miskin. So cerita pasal apa? Berubah demi masa depan keluarga. Yang tiada aset kewangan, Bumi Putra bukan Melayu 57%, Melayu 55%, Cina 40%, India 44%. So actually masih tinggi separuh. Tapi isi rumah yang tiada simpanan, dia 90% dengan untuk luar bandar, dengan isi rumah bandar 86%. Okey, kenapa saya bawa isu ni pelajaran keempat? Sebab isu ni saya tengok dia bukan masalah apa, dia masalah yang saya nak tekankan kepada anda macam ni. Sebab saya tahu kadang-kadang anda berjumpa dengan masalah ni, tapi mungkin susah nak keluar disebabkan benda ni. Oops. Ini antara benda yang sangat penting, iaitu persekitaran dan lingkungan. Now, mentor saya cakap, your environment power is much greater than your willpower. Means what? Maksud dia apa? Okay, katakan anda bercita-cita nak mengumpul emas sebanyak 1 kilogram. Itu anda punya cita-cita. Aku nak simpan emas 1 kilogram. Environment power anda untuk tak bagi anda menyimpan value dia 10 kilogram. Besar tak besar? Okay, saya nak balik pada isu macam ni. Sebahagian besar kenapa masalah simpanan ni tak berlaku is because of, bukan sebab orang ada duit dengan tak ada duit tau. Dia sebab environment. Sebab bila anda duduk dengan orang-orang yang
tak ada jalan keluar, yang memang tak boleh cari jalan keluar, dia lebih mudah nak menarik anda. Alah tak apalah, aku pun ada kawan, dia pun susah juga. So at least aku tahu dia susah, aku pun susah. So orang kata mentaliti kita macam tu tau. Mentaliti kita macam tu. Kita tak ada orang kata inisiatif yang cukup besar nak keluar. Dan kadang-kadang bukan pasal tak boleh nak keluar. Seperti pasal item nombor 3. Apabila anda ada impian positif, pastikan persekitaran anda menyokong. Problemnya kita ada impian yang positif. Tapi masalahnya persekitaran langsung tak menyokong. Setuju tak? Hmm? Azian Muhammad Fuzi, saya sangat minat dengan emas tapi PG punya harga nampak mahal. Negatif datang dulu. Tuan Azian, nanti kontak dengan saya, kita bertalaki dulu. Saya nak tengok masalah Tuan Azian dekat mana. Okay, apabila anda ada impian yang positif, pastikan persekitaran anda menyokong. Problem dia, bila kita positif, kadang-kadang kawan-kawan, alah boleh buat duit dengan public goal ni. Cuma berapa persen, 1%, 5%. Kan? Dia ada masalah-masalah macam tu. Alright? Dia ada masalah-masalah macam tu. So, persekitaran ni sangat penting. Dan apa yang membuat saya, apa orang kata, yang saya boleh bawa dengan anda, macam ni lah senang cerita. Mentor saya, Dan Lok tadi, dia selalu cakap, anda imagine kalau anda berada dalam kawasan kejeranah yang dekat situ orang isap dadah, orang jual dadah, kerja merompak, anda rasa apa yang akan jadi dengan family anda? Berbanding dengan anda duduk dalam satu komuniti yang orangnya memang baik-baik, okay? Everything is positive, membantu antara satu sama lain bila ada masalah. Anda rasa persekitaran mana yang anda lebih suka nak duduk? Okay? So sebab itu kata apabila anda ada impian yang positif, pastikan persekitaran anda tu dia kena menyokong. Kalau persekitaran anda tak menyokong pun susah. Dan sebab itu saya minta, apa kata, saya boleh explain satu lagi hal. Bila isu macam ni, bila saya duduk dengan sahabat-sahabat dalam bisnes saya, ada soalan pernah tanya, macam mana nak get along between husband and wife. Ini pun isu juga, bila tak boleh nak get along husband and wife, especially zaman PKP sekarang kan. Selalu bila bekerja, balik, jumpa tak berapa nak. Tapi bila duduk dalam keadaan stres, persekitaran yang tak menyokong, habis. So persekitaran kena menyokong. So ingat ni, sebab itu salah satu perkara yang diajar oleh yang saya belajar pasal kewangan, especially untuk anak-anak anda, yang bila anda start simpan emas ni, pastikan benda knowledge tu sampai pada anak-anak. Kadang-kadang kita ni kejar benda yang lebih-lebih tapi tak sampai dekat anak. Lepas tu anak nanti tak ada orang kata tak ada knowledge dan dia orang pun tak tahu nak buat. Ini benda yang mentor saya selalu ajar. Dia cakap kalau kita ada success story, lebih mudah nak, apa orang kata, influence anak-anak kita untuk ikut berjaya. Okay? So pastikan persekitaran anda menyokong. Okay. Pelajaran keempat, bila saya duduk dalam circle, inilah persekitaran saya. Saya dapat jumpa dengan influencer yang hebat, Hanif dengan Lia kan. Saya duduk dengan Mama punya vibe pun very positif. Saya agak surprise jugalah bila hari ni, apa kata, semalam Mama punya posting, tengok dia duduk dekat dengan, dia duduk pergi belajar dengan ESQ kan, saya kata. Terus saya fikir, Mama umur dah meningkat pun duk pergi belajar lagi. Okay. So takkan kita yang nak mula jadi lebih baik ni takkan tak nak belajar. Okay. So right. Now, environment satu lagi yang saya nak cerita dengan anda ni based atas experience saya. Bila saya mula simpan pasal emas, dia berkembang, saya kena cari environment yang betul. Now, bila saya join dengan Final Evo, saya join dengan group of people. The best thing group of people yang anda tengok dalam gambar sekarang ni adalah group people yang sale kecil-kecil satu bulan pun mesti 6 figure. The best thing yang saya duduk dengan diorang, they are very humble. Tak ada seorang pun yang duduk mengaku saya adalah orang yang hebat. Tak ada. Yang lebih menariknya bila berada dalam circle macam ni, dia tak pandang orang kata sama ada you gagal atau berjaya. Dia pandang you punya progress. So dia membuatkan saya macam
dia membuatkan saya macam jadi orang kata macam okey, sekarang baru saya faham kenapa uh, most mentor suruh cari positive environment. Anda tahu dekat dalam ni yang sale paling tinggi, saya tak nak tunjuklah gambar benda satu, buat 15 juta setahun, dan dalam ni juga ada salah seorang sahabat saya yang dia status dia tengah muflis sekarang ni. Tapi dia buat sales 6 figure. Saya tanya kenapa tak nak keluar, dia kata dia lebih tenang berada dalam keadaan muflis daripada dia keluar daripada muflis. So bila anda join dengan apa orang kata bisnes macam ni, so kalau anda seorang dealer, anda akan tap dia orang punya, oh dia buat macam ni, dan bukan hampir semua yang ada dekat dalam ni semua ada dark side story dia orang masa dia orang set up their business, yang depressnya, yang jatuh terduduknya, yang orang kata menangis sampai 5-6 bulan ada. Saya tak boleh nak imagine macam mana orang kata bila duduk dengan dia orang ni. So apabila saya nak mengekalkan emas saya banyak tu dan saya nak menambah, saya kena improve saya punya knowledge. Dalam masa yang sama saya kena pergi cari circle yang positif dan saya jumpa dengan dia orang. Okay? So cari environment yang menyokong. Okay? Dan saya nak tengok pelajaran. Okay, ini pelajaran terpenting dalam keuangan yang saya belajar. Dan kalau anda boleh buat benda ni, satu-satu perkara ni kalau anda boleh start dengan benda ni dulu, dia akan menyelamatkan everything semua dalam hidup anda. Iaitu nafsu. Okay? Anda takkan boleh berjaya atas apa pun kalau anda tak boleh mengawal nafsu. Now, mentor saya berkata, masalah kewangan manusia sebenarnya bermula dengan masalah dalaman. So, imagine waktu kita kecil, kita tak memerlukan apa-apa perbelanjaan pun. Kita start membesar, kita pergi sekolah dengan belanja. Dulu zaman saya belanja 50 sen sekolah. Saya tak tahu sekarang RM5 kata kan, budak sekarang. Okay, mula dengan 50 sen. Kita tak perlu apa ni pun. Tapi kenapa bila kita mula start bekerja dan statistik menunjukkan sekarang, kalau tak salah saya lebih kurang 46%, 46% kalau tak salah saya, statistik mereka yang berumur di antara 33 tahun sehingga 46 tahun muflis. Dan kebanyakan mereka gagal bukan disebabkan benda-benda yang pelik-pelik. Tak boleh bayar loan kereta, tak boleh bayar loan peribadi. Kenapa perlu jadi sampai macam tu? So, you kena control punya nafsu. Dan masalah nafsu yang paling besar untuk manusia ialah nak kaya cepat. Itu yang selalu banyak kena tipu dengan skim tak apa-apa. Pantang orang offer. Ini boleh dapat ni 1 bulan 1%. Invest RM100,000 boleh dapat 1 bulan 1%, dah berapa dah. Start lah beli benda-benda macam tu. Itu masalah dia. Itu masalah kegagalan keuangan manusia ni. Masalah awal semua masalah mula dengan masalah dalaman. Mula dengan masalah nak cepat kaya. Benda-benda yang tak perlu pun dalam hidup. Okay, saya nak baca komen sikit. Ada satu komen panjang daripada Nick Rahayu ke Nick Riu. Saya mengaku dulu saya seorang yang sangat-sangat boros. Saya beli kasut dengan handbag 12 pasang yang sama dengan warna yang berbeza. Kita kawan. Saya suka dulu saya tengok atas dia gambar handphone. It's two things kita punya life. Boros, kita punya boros. Dan lebih daripada itu, macam saya cakap tadi, dia terkait dengan pelajaran keempat tadi, pasal environment. Kita duduk berkawan dengan orang boros, kawan menayang kereta Honda Accord, Honda Civic 2 jenis orang kata start engine tak payah pakai kunci, semua main picit-picit. Sekuat apa pun, saya minta awak cakap, kita manusia sekuat apa pun, kalau hari-hari kena goda dengan benda tu, percayalah memang tumbang. Confirm tumbang. Sebab kita ni memang lemah. Saya cakap terang-terang, kita ni memang lemah. Sebab tu cara terbaik nak duduk
berada dalam environment yang positif dan nafsu memang kena kawal. So cara yang nak orang kata nak paling mudah mengawal nafsu dan berada dalam environment betul adalah ensure environment anda betul lah. Nafsu boleh kawal. Sebab kalau environment anda salah, you percayalah cakap, kalau you dikelilingi oleh 10 orang yang suka menunjuk bulan depan tukar iPhone 12, lepas tu tukar ini pula, lepas tu tukar, you automatic you akan terikut. Unless you punya orang kata willpower lebih besar daripada your environment power, dan different story. Tapi kalau you jenis iman tak kuat, cukup mudah kena goda. Okay, kita tak bercerita jauh lah. Nak cerita pun belum bulan puasa, tapi just nak remind. Anda tengok kan lately ni apa yang berlaku dekat Malaysia, berapa ramai pegawai SPRM kena tangkap, berapa ramai pegawai polis kena tangkap. Itu semua sebab apa? Okay, itu semua sebab apa? Ramai yang bijak jana pendapatan tapi gagal menguruskan belanjaan betul. Sebab apa? Kalau anda tengok macam Robert Kiyosaki, saya cakap, sebab sekolah tak ajar benda-benda. It's true. It's really true. Saya minta maaf cakap, bukan bukan nak cakap salah pun tak cakap lah, tapi dia tak cukup lah, senang cerita. Itu yang mendorong saya kata saya nak mengajar. Tapi yang saya jumpa sekarang ni orang-orang dewasa lah. Tapi orang yang dewasa ni, orang kata apa, dia punya tahap kesabaran dia berbeza dengan ni. Okay? Right. Okay. Ada komen? Okay, ada komen. Saya nak tengok komen. Banyak godaan dari perkesaran. Kena puasa. Betul lah, kena puasa. Okay. 5 pelajaran hari ni. Saya dah sebenarnya dah nak habis lah. 11.20 cukup lah. 11.30. Saya cuba pendekkan. Okey, tetapi saya nak bagi tahu dengan anda, 5 ni yang saya rasa cukup penting saya nak bagi tahu dengan anda lah. Sebab dia terkait dengan tajuk yang saya nak bagi. Tajuk yang saya nak bagi ialah emas mengubah dan menyelamatkan kewangan. Dalam versi saya, dia bukan saja menyelamatkan kewangan saya, tapi dia mengubah kehidupan saya. Bermula daripada cerita tentang orang kata perbelanjaan haji turun dengan menggunakan emas. Bermula daripada kisah tu pada tahun 2012. Dan langkah pertama saya bermula dengan 1 dinar. Dan lepas tu dia berkembang dengan apa yang berlaku sampai sekarang. Okey, dan akhirnya dia berlakulah sampai keadaan macam ni. Dan saya sendiri pun macam saya cakap, saya tak menyangka daripada sikit-sikit apa yang saya belajar ni saya boleh sharekan dengan anda. So banyak benda yang bila saya mula kenal dengan emas ni, dia bercambah menjadi sesuatu yang di luar saya punya pemikiran sebenarnya. Okay. Now, okay, saya dah nak habis. Ada pertanyaan apa-apa? The comment. Okay. Bagi anda, kalau anda yang masih ada newbie dekat sini atau orang yang masih nak masih mungkin, saya bagi tips sikit lah. Sebab saya tengok kadang-kadang ramai orang tanya macam-macam. Macam ni. Oh, Ibu Ima. Apa khabar Ibu Ima? Okay. Saya nak bagi anda tips. Pasal emas, kewangan dengan bisnes ni, start dengan banyakkan membaca dulu. Kalau emas very simple. Sebab emas ni you pergi dekat mana pun dia punya konsep dia sama. Sama ada you baca cerita bahasa Malaysia ke, cerita bahasa Melayu ke, tulisan buku dalam bahasa Melayu ke, atau tulisan dalam bahasa Inggeris. Tip pasal emas more or less sama. Kewangan pun juga macam tu. Cuma bisnes dia ada sikit tricky sikit. Sebab dia ada bagi guide, tapi the way anda ambil tindakan tu akan sedikit memberi hasil yang berbeza. Kedua, kalau anda nak pandai pasal emas dengan kewangan ni, anda join sebanyak mungkin channel emas dan kewangan, belajar daripada masalah mereka dan cari jalan penyelesaian kepada masalah mereka. Ini cara paling cepat anda nak belajar. Okay, ini yang ajar saya mentor saya yang Dan Lok tadi. Dia cakap untuk you selesaikan masalah market, you kena berada dalam dunia market dan tengok apa masalah orang. Daripada situ belajar. Sebab tu saya sebenarnya suka join banyak channel emas. Kebanyakan channel emas semua saya join. Tak kira lah yang tulis tu orang yang newbie ke atau yang tulis tu memang orang yang dah
senior ke, kenapa saya masuk dekat dalam keadaan macam tu? Sebab supaya saya boleh apa orang kata, saya boleh tahu sebanyak apa orang kata, sebanyak mungkin masalah yang uh, disampaikan oleh mereka dalam itu, dan saya tengok dan saya akan cari jawapan kepada masalah mereka. Tapi saya tak jawab lah, saya cuma tengok apa masalah dia orang ni sebenarnya. Itu saja. Okey. Yang ketiga, tapi apa pun ilmu yang anda pelajari, anda kena amalkanlah. Okey. Uh, Okey, anda akan lebih pandai dan faham bila anda mengalaminya sendiri. Okey. Ilmu ni you kena praktis lah, itu je. Setakat membaca je tak cukup. Tapi untuk emas, kalau nak faham, cukup membaca. Tapi untuk kewangan, especially kalau dealer-dealer dengan bisnes, you kena praktis. Dan ini nasihat saya sebab saya dah cuba. Jika anda ingin lebih feeling tentang emas lain daripada baca buku emas keluaran tempatan, bacalah buku emas penulis daripada luar negara. Okey. Kenapa? Sebab buku emas luar negara ni dia ada sedikit kata very agresif. Mula-mula saya tak faham, tapi bila saya cuba ikut baru saya faham, sebab ada banyak benda lah. Kalau nak saya akan release sikit-sikit buku pasal emas overseas. Anda boleh baca, cuma kalau anda baca buku pasal emas overseas ni, satu je nasihat saya, anda akan sakit kepala. Pasal terms yang digunakan tu sebenarnya terms yang kadang-kadang saya sendiri pun tak tahu daripada mana dia orang ambil. Sehinggalah saya jumpa dengan satu statement yang mengatakan jangan terkejut anda tidak faham terms ini pasal memang terms ini dibuat supaya anda tidak faham. Okey? Memang terms-terms yang anda bagi orang bagi pasal kewangan ni, dia memang untuk anda tidak faham. Supaya apa? Supaya government boleh kontrol wang. Ini kalau saya buat statement macam ni, saya tak tuju pada government Malaysia. Dia especially untuk US. Sebab tu kalau you baca buku-buku daripada penulis-penulis daripada US, diorang memang attack dia punya government memang gila-gila. Okay? Sebab diorang tahu apa yang diorang buat. Okay? Now, okay, it's bonus time. It's bonus time. Okay, sekejap. Saya dah nak habis. Sorry. Sekejap. Okay. Bagi anda yang belum dapatkan, 2 bulan lepas saya ada bagi apa orang kata, saya ada bagi buku Fanatical Prospecting. Ini menjawab soalan pada dealer-dealer yang ada masalah nak mencari dekat mana nak cari prospek. So saya ada release buku tu dengan Precious Metal Investing for Dummies. Ini buku untuk pemula lah. Okey, pada pukul 3 petang ni anda boleh dapatkan buku Start with Why dengan The Art of Closing the Sales. Okay, anda boleh dapatkan di saya punya channel Telegram. Dan saya bagi buku ni secara free. Anda nak ambil lah, bacalah. Itu je. So, itu je yang saya boleh bagi untuk anda. Dan orang kata, ini je lah yang saya boleh bagi nak orang kata nak membantu anda untuk orang kata improve anda punya cerita pasal business dengan knowledge anda. Okay? So, saya rasa saya dah ambil masa lebih kot. Dah nak 11.30 dah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi mendengar perkongsian ni. Dan semoga dia memberi manfaat. Link Telegram t.me/marifah9. Snapshot. Okay, t.me/marifah9. Okay, so saya nak mengucapkan terima kasih kepada anda sudi mendengar perkongsian. Semoga ia memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa dalam link Telegram, boleh jumpa dekat dalam saya punya Facebook, boleh jumpa dekat dalam saya punya YouTube. Ada soalan, just chat dengan saya, kita boleh sembang-sembang. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya hantar balik kepada okey. Perlu saya hantar kepada MC? Dipersilakan. Boleh MC? Boleh. Okay.
Ya, itu dia tadi perkongsian yang sangat luar biasa daripada Encik Muhammad Arif kita. Masya Allah. Lagi banyak kemahiran, lagi banyak duit kita dapat. Bermakna lagi banyak kita boleh kuasai pendapatan. Willpower, environment power dan seterusnya. Selepas ini kita akan dengarkan pula perkongsian daripada Puan Sarina. Okey, dengan ini majlis menjemput Puan Sarina untuk berkongsi pengalaman beliau dengan menyimpan emas. Okey, dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Okey, saya Sarina binti Asyari dari Johor Bahru. Adik kepada Cik Arif. Pengalaman saya bermula pada tahun 2017. Masa tu saya dapat duit EPF. First saya beli sebanyak 150 gram tanpa daftar dengan PG. Apa yang saya dapat? Cuma 150 gram je lah. Saya tak dapat komisen dan saya tak tahu pun yang kita ni boleh dapat apa yang sepatutnya kita dapat. Lepas pada beli yang 150 gram tu, saya diajak oleh Cik Arif untuk daftar dan beli dengan mengikut saluran yang betul lah untuk dapatkan komisen apa semua. First saya beli untuk diri saya, terus kepada priority dealer sebab saya tahu anak saya akan dapat duit amanah raya, duit arwah ayah dia. Jadi bila anak saya dapat duit pada bulan 8, saya terus daftarkan dia untuk priority dealer juga. Mula-mula beli, saya paskan pada Cik Arif, dia yang belikan dekat Seremban kalau tak salah. Kemudian balance daripada duit yang ada tu saya beli dekat Johor Bahru. Masa tu pembelian pertama kita boleh dapat masa yang kalau kita pergi dengan seminar kan kita akan dapat less 1% untuk beli big bar. So saya beli kat situ dalam 200 gram. Berapa banyak dapat? Itu untuk anak saya lah. Jadinya pembelian masa tu dalam sekitar untuk 100 gram RM17,000 RM1. Bila dah simpan dalam masa 2 tahun, anak saya pun mampu untuk beli kereta. Modal untuk dia beli kereta dengan loan paling minima dekat bank. Sekarang ni dah keluar dan dia pun dah pakai, dah kerja dekat Kelang sekarang. Itu cerita pertama. Cerita kedua, duit bar yang ada tu saya arahnukan dia untuk saya bawa anak saya 2 orang pergi umrah pada tahun 2018 bulan 12. Itu pun guna duit pakai bar yang ada untuk kita letakkan dekat arahnu dan nak tahu macam mana cara. Dari situ kita dapat cash dan dapat bawa 2 orang anak ke umrah. Balik pada umrah 2019 awal tahun, kita kumpulkan duit dan kita ambil balik apa yang kita arahnukan dekat pejabat pos. So saya rasa macam suntuknya kita, tersekatnya kita dengan kewangan, kita masih lagi ada benda untuk kita laburkan, untuk kita capaikan, nak dapatkan cash tu. Sebab pengalaman saya jadi ibu tunggal dari tahun 2003 sampai 2016, segala perbelanjaan ditanggung oleh saya sendiri. Tersepitnya saya, kat mana kita nak cari duit? Memang kita boleh minta dengan adik-beradik, tapi berapa banyak yang dia orang boleh bagi. Lepas tu, ada tak ada masa tu walaupun tak kenal lagi dengan pabrik gold, saya cuma dapat arahnukan barang kemas saya dekat Bank Rakyat. Apa yang ada, itu yang kita pakai. Sebab masa tu
Masa tu lah nak bayar sewa rumah dengan nak bayar duit rumah sendiri, nak bayar duit kereta dengan susu anak, dengan pampers, dengan orang yang jaga. Semua rasa macam tersepit, tersangkut. Banyak yang tak lepas. Bila dapat tahu cerita yang pasal emas, mula-mula saya letak cash saya dekat bank Maybank, tapi kita tak dapat barang kemas. Kita cuma dapat apa yang tertera dekat akaun bank sahaja. Berapa gram yang kita ada dan berapa nilai yang kita kena keluarkan. Bila kita jual balik, maknanya kita tak boleh buat gadaian, kita kena jual balik. Emas tu kita tak ada dah. Maknanya terus habis macam tu je. Pada saya, masuk dalam public gold ni, kita dapat bar dia, kita dapat emas yang fizikal, kita boleh buat apa yang kita nak, sama ada kita nak jual terus ataupun kita nak simpan dulu dekat bank rakyat, arahan bank rakyat ataupun arahan pejabat pos. Dan bila kita dah masuk kat situ, baru kita nampak rupanya pejabat pos ni boleh pegang walaupun kita tak nak duit. Maknanya masa kita simpan barang kemas kita, kalau kita takut barang kemas tu hilang dekat rumah, masa tu saya buat masa yang saya nak pergi umrah lah. Saya letakkan barang kemas yang saya tak nak pakai duit dia untuk Arahnu jagakan. So dari situ kita nampak apa yang kita boleh buat dan apa yang rupanya kita ada peluang untuk menyimpan, untuk letakkan barang kita yang kita tak nak simpan ke Arahnu. Dan apa yang ada sekarang ni pun yang saya nampak, kalau siapa yang terperasan tahun 80-an dulu, pendeposit tabung haji dicari oleh orang. Lepas tu sekarang ni pendeposit emas, yang apa yang public gold buat sekarang ni lah, pada saya punya pemikiran. Jadi kita boleh cari orang untuk menambahkan kita punya pendapatan, dengan kita juga boleh mengajak orang untuk menyimpan emas. Macam mana yang kita sekarang dah buat. Sekarang ni saya dah letakkan anak saya 3 orang sebagai priority dealer juga. Walaupun diorang belum berapa faham untuk handlekan benda-benda ni semua. Tapi insyaAllah saya tolong diorang. Dan saya cakap dengan diorang, kalau tak tahu, cari ayah cik. Sebab Encik Arif ni adalah ayah cik kepada diorang. So kalau macam diorang tak faham, diorang akan cari pakcik dia lah untuk membantu dia. Jadi saya rasa banyak yang saya dapat simpan, walaupun sekecil-kecil usia 20 tahun pun saya dah pushkan mereka untuk bayarkan zakat emas yang diorang ada. Jadi tak adalah kata kita pakai untuk kita je. Kita pun pakai, kita simpan untuk kita dan kita bayar zakat juga untuk apa yang ada pada kita. Saya rasa itulah yang saya dapat kongsikan pengalaman saya. Lain saya rasa tak adalah. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita dan speaker yang hebat kita. Nusila percaya anda semua dapat ilmu yang mahal pagi ni. Jadi ambil ilmu ni, jadikan sebagai orang kata apa, ilmu tambahan. Boleh guide juga customer-customer dan juga dealer-dealer di bawah bimbingan anda. Baik, anda bersama lagi dengan Nusila Kasim untuk slot fire sale dan juga lucky draw. Jadi kita akan pergi kepada slot fire sale dahulu. Slot fire sale ni Team Amazing JE24K sangat-sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan anda selama 24 jam. Jadi sebelum admin siarkan kita punya slide untuk fire sale, Nusila nak bagi tahu anda screenshot cepat-cepat
slide ni. Screenshot slide ni supaya anda tak ketinggalan untuk berkongsi dengan dealer-dealer dan juga customer di bawah bimbingan anda. Baik, 24 jam ni valid sehingga 2 Mei, esok Ahad jam 11.59 malam. Okey, admin, adakah slide kita dah bersedia untuk kita teruskan? Tak apa, kalau tak bersedia tak apa. Siapa yang ada masalah nak log, boleh hubungi tim. Jangan lupa letak remark Amazing JE24K untuk staff approve anda punya pembelian. Baik, kita pergi kepada fire sale yang pertama dan yang memang ada untuk hari ini sahaja sehingga esok, iaitu dealership promotion. Kita tak ada ala carte tapi kita open dealership promotion untuk bantu kita punya customer dan juga dealer-dealer kita supaya upgrade kepada level yang lebih tinggi, supaya semua orang dalam menyimpan emas dia dapat cashback dan juga insentif untuk pembelian diri sendiri dan juga customer-customer di bawah bimbingan anda lah. Baik, di promotion yang pertama, dealership pertama iaitu nombor dealer. Kita ada special raya combo Mickey dan kawan-kawan. Anda dah dapatkan belum? Kalau belum, screenshot cepat-cepat, pergi log order sekarang. Sebab apa? Stok ni terhad sahaja. Stok ni memang terhad. First come, first serve. Jadi, untuk nama dealer, anda perlu beli ataupun anda perlu dapatkan 4 set combo raya Mickey Mouse ni. Memang cantik. Subhanallah cantik. Nak tahu cantik macam mana, kena belilah. Kalau tak beli, tak tahu dia cantik ke tak. Honestly, Nosila bagi tahu memang cantik. Design ni memang tak ada kat tempat lain. Hanya dekat PG Public Goods sahaja. Jadi, 4 set bersamaan dengan 8 gram. Harga dia RM2,988. Kena tambah well card RM200. Baik, untuk upgrade jadi priority dealer. Yang mana tu, dealer-dealer, nombor dealer tu, Nosila galakkan anda upgrade hari ni juga jadi priority dealer sebab untungnya berganda untuk anda. Untuk anda, bukan untuk Nosila, bukan untuk tim Amazing JE24K tetapi untuk anda. Jadi, untuk upgrade jadi priority dealer, anda kena beli 8 set bersamaan dengan 16 gram. Murah sahaja. Murah nak. Tak sampai RM6,000 pun. Harga dia RM5,996 saja. Dulu Nosila nak jadi priority dealer kena bayar RM10,000. Ni tak sampai RM6,000 pun. Boleh EPP 10 tau. Dua-dua ni boleh EPP 10. Jangan lupa log well card bernilai RM200. Jangan sesekali lupa masukkan remark Amazing JE24K. Amazing JE24K. Jadi anda ada masa lebih daripada 1 hari untuk anda grab offer ni. Screenshot siap-siap dah sebarkan seluruh alam supaya semua orang dapat manfaat ini. Baik, itu sahaja fire sale untuk hari ini. Sebarang pertanyaan boleh kontak admin Amazing JE24K. Kami di tim Amazing JE24K sentiasa ada masa untuk membantu anda dalam bisnes public good, dalam bisnes PG Group. Baik, kita akan pergi kepada slot lucky draw. Nosila tarik nafas bulan puasa, dia tak boleh laju-laju. Jadi, Nosila nak bagi tahu minggu depan jangan lupa kita ada mega seminar. Mega seminar minggu depan mungkin special. Kita nak bawakan suri rumah menyimpan emas dan suri rumah beli rumah menggunakan emas, insyaAllah. Baik, kita akan pergi kepada sesi lucky draw. Kita tunggu admin prepare. Hari ni Zoom dia ada masalah sikit. Jadi hari ni harap anda bersabar di atas masalah teknikal. Kami di tim Amazing JE24K sentiasa berikan yang terbaik untuk anda. Baik, jom kita pergi kepada sesi
lucky draw yang mana sebenarnya hari ni semua orang tak layak untuk claim lucky draw, tetapi Amazing JE24K sangat berbesar hati untuk sponsor hadiah kepada 2 orang yang bertuah, iaitu buku emas. Buku emas ni mahal. Jadi kami sangat berbesar hati untuk sponsor hadiah ini di atas penghargaan kepada anda semua yang support pagi ni. Pagi tadi sahur, hari ni Sabtu, Nusila percaya ramai yang nak balas dendam. Sambung tidur kan. Tapi anda sangat-sangat, orang kata apa, anda sangat-sangat awesome sebab sudi luangkan masa dengan mega seminar pagi ni. Jom admin kita pergi kepada sesi lucky draw yang pertama. Screenshot dan hantar kepada admin untuk anda claim lucky draw anda. Kalau tak screenshot dan hantar, hantar. Okay? Baik, pemenang pertama adalah Tahniah Azian Muhammad Fuzi. Saya pernah jual emas Kuala Pilah. Tahniah Encik Azian Muhammad Fuzi. Tadi Nusila ada baca komen beliau. Encik Azian screenshot dan hantar ke admin, WhatsApp admin 0133213995. Baik Encik Azian, jangan lupa hubungi speaker untuk anda mulakan simpanan emas anda hari ini. Sama ada speaker ataupun introducer yang invite anda ke mega seminar Amazing JE24K. Baik admin, kita pergi kepada pemenang seterusnya. Screenshot Encik Azian. Oh lagi Nusila. Tahniah Kak Lina Anwar. Nusila rasa Kak Lina Anwar adalah komiti untuk Amazing JE24K rasanya. Okay. Tak apa Kak Lina Anwar boleh claim hadiah anda dengan komen beliau. Assalamualaikum semua. Pagi kita sentiasa pagi walaupun kita malam kita sentiasa pagi. Semangat pagi tu kena ada sentiasa 24 jam. Tahniah kepada semua pemenang. Screenshot dan hantar ke admin 0133213995. Baik, jangan lupa minggu depan Sabtu teruskan bersama lagi dengan kami untuk kami bawakan lebih banyak perkongsian dalam ilmu emas, dalam bidang emas. Anda akan temui pelbagai kejayaan dan juga pengalaman masa lalu yang menyebabkan speaker-speaker dan juga dealer-dealer sentiasa konsisten menyimpan emas. Okey Kak Ma, dah okey ke? Alright, kita serahkan kepada Kak Ma. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nusila. Tu dia tadi lucky draw ya. Tahniah kepada pemenang lucky draw ya, Cik Azian dan juga Puan Lina. Okey, nanti boleh claim dan contact tim Amazing JE24K. Okey, so kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Okey, jadi pada hari ini kita sudah pun mendapat banyak sangat orang kata ilmu yang sangat mantap, luar biasa, perkongsian daripada Cik Arif dan juga Puan Sarina yang tarik anak dia terus menjadi priority dealer. 3 orang sekali guys. Okey, so lagi 2 minggu kita akan menyambut Aidilfitri dan minggu ini juga dan kita sekarang di ambang 10 terakhir Ramadan ya. Jadi kami juga daripada grup Amazing JE24K kita bersama-sama doa supaya kita semua direzekikan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan kami daripada Amazing JE24K juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan kesilapan yang berlaku sepanjang kami bersiaran pada hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda-anda yang stay bersama kami hingga ke hujung rancangan pada hari ini. Sebelum menutup majlis pada hari ini, jom kita bersama-sama membaca Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Akhir kalam, sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Salah silap mohon maaf dari kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.